Baik, kita tengok insurans hayat ini dia punya kategori dia. Asasnya insurans hayat ni ada dua. Dipanggil package. Kalau kita ambil insurans hayat ni, kita ada dua package. Dah jadi macam apa agent insurans ni. Ada dua package. Pertama, dia ada package kematian. Maknanya kalau mati, meninggal, dapatlah duit. Waris je lah, orang meninggal tak adalah dapat duit kan. Orang waris je lah akan dapat. So tu bila kita nak buat agreement insurans ni, kita kena tulis dia nearest kin. Kita punya kin kita. Siapa kita punya waris yang terdekat. Mak ke, ayah ke, anak ke, isteri dan sebagainya boleh kita letak. Okay? Tapi kalau kita tak letak pun dia akan kalau tak letak, dia akan hubungi mana-mana nearest kin yang ada lah dalam yang kita tulis dekat dalam borang tu. Okay? Kemudian kita ada kehilangan upaya. Maksudnya insurans hayat ni kalau hilang upaya ataupun keangilatan boleh claim. Hilang upaya ni apa? Hilang keupayaan sebagai manusia yang sempurna. Hilang jari, hilang kaki, hilang tangan, hilang apa lagi? Tak boleh melihat, buta, tak boleh mendengar. Kan? So benda-benda macam ni semua boleh cover dengan insurans hayat. Sebab itu insurans hayat tujuan dia adalah untuk menyediakan perlindungan kewangan kepada ahli keluarga yang bergantung kepada pemegang polisi. Maknanya pemegang polisi ni sebagai pencari nafkah. So bila dia bekerja kan, menyara keluarga, bila si pemegang polisi ini dia meninggal, jadi waris tu tak dapatlah menampung dia punya pembelanjaan. Tiap-tiap bulan suami dia bagi gaji 3,000, besar gaji 5,000 contohnya, mewah lah isteri. Tapi bila meninggal 5,000 tu tak dapat lah. Mana dapat lah 5,000 nak kerja, dah orang tu tak ada, takkan company nak bayar lagi kan. So bila dah meninggal, dah tak ada sumber pendapatan. Pun begitu, kalaulah pemegang polisi ni dia tak meninggal, maknanya accident tapi tak meninggal, cuma dia hilang upaya. Sama ada upaya tu menyeluruh ataupun kekal. Okay? Menyeluruh maksudnya habislah, maksudnya dia punya keupayaan tu habis. Kekal maksudnya dia tak boleh lah. Contoh lumpuh kebarangkalian untuk sembuh tu sangat rendah lah. Magic lah kalau orang tu dah lumpuh kaki tu, boleh berjalan balik berlari. Payah lah tu. Okay? Kan? Accident contohnya, buta contohnya, keupayaan untuk dia melihat dah tak ada dah. So pemegang polisi boleh menerima pampasan berdasarkan kepada syarat yang ditetapkan dalam polisi insurans. Semua ni sudah ditetapkan. Sebab tu kalau dalam kelas cikgu sebelum ni, saya akan tanya orang yang kena insurans ni, kalau hilang jari, ibu jari dengan hilang jari telunjuk, company bayar sama ke kami bayar asing-asing? Agak-agak. Cuba jawablah hati. Company bayar asing-asing. Sebab apa? Sebab ibu jari lebih penting daripada jari telunjuk. Cuba pegang, kalau tak ada ibu jari, boleh pegang tak pegang? Tak boleh pegang kan? Sebab apa? Ibu jari ni penting. So kalau hilang ibu jari, maybe dapat 15,000 lah. Tapi kalau hilang jari telunjuk, maybe 7,000, 8,000 macam tu. Setiap jari kita ni ada harga. Hilang ibu jari, hilang jari telunjuk harga lain, hilang jari kelingking harga lain, hilang lengan harga lain, hilang tangan harga lain, hilang kepala tak boleh buat apa lah. Kepala meninggal lah kan. So dia akan bayar lah. Yang kalau meninggal adalah dia punya nilai dia tertentu. Apa 100,000, 150,000. Okay. So tetapi insurans hayat ni sebenarnya macam nasi lemak. Cikgu pun makan nasi lemak tadi. Insurans hayat ni dia ada package dia. Dia macam nasi lemak. Nasi lemak kalau kita makan, kita dapat nasi, kita dapat sambal, timun, apa semua tu kan, ikan bilis lah kan. Tapi kalau kita nak add on dekat nasi lemak ni, boleh tak? Boleh lah. Dapat apa? Dapat ayam yang goreng rempah, sedap. Jadi sama macam insurans hayat, kita boleh add on, tambah. So apa nak kita tambah? Kita tambah penyakit kritikal. Kita panggil bahasa Inggeris critical illness. So critical illness ni dia add on, tambahan. Okay, so apa fungsi dia? Bila kita ni, contohlah kita ni dah ambil insurans,
Tapi at the same time kita sakit. Dan kita tak ambil pun pelan insurans perubatan. Contohnya macam tiba-tiba kena kanser contohnya. Kanser pula tiba-tiba tahap 3 contoh. So memerlukan pembedahan yang banyak nilai dia. Jadi kita nak dapat duit mana? Kita dah tak ambil insurans perubatan. Tetapi bila kita ambil penyakit kritikal ni dalam package insurans hayat, kita dapat cover. Company akan bagi. So dalam penyakit kritikal ni, ahli-ahli doktor-doktor yang dah mengkaji bahagian mana penyakit yang boleh cover dengan insurans ni, mereka telah menyenaraikan 36 penyakit kritikal. Tapi ada sebahagian mazhab 42. Kita apalah, kita berpegang kepada basic 36. Ada company yang diambil ditambah sikit jadi 42. So apa penyakit-penyakitnya? Itulah yang ini. Alzheimer, meningitis, benign tumor, blindness, buta, brain surgery, ada pembedahan otak. Pembedahan otak pun doktor akan sahkan dan company akan tengok pembedahan otak tu serius mana. Kalau setakat buang sikit kan mungkin dia akan bayar sikit lah. Koma contohnya, dia akan bayar lah. Dia akan bayar. Kalau semakin lama dia akan bagi lebih banyak lah. Apa lagi? Heart attack. Heart attack pun ada kategori. Ada yang heart attack ni sekali je, dan dia tak severe. So pampasan yang dia akan dapat daripada critical illness ni juga akan berbeza juga. Kidney failure. Tapi yang biru, yang cikgu birukan tu, itu semua yang kebiasaannya berlaku lah. Kanser, heart attack, kidney failure, kegagalan buah pinggang dan stroke. Sebab ini semua penyakit-penyakit yang favourite untuk orang Malaysia. Dan kebanyakan orang Malaysia memang meninggal sebabkan penyakit ni. Sakit jantung lah, pembunuh nombor 2 di Malaysia. Selepas penyakit apa? Penyakit depression. So jangan depress. Okay.